lagi Al-Fatihah Ustaz Azhar untuk meneruskan kuliah pada malam ini. Tafadhol Ustaz. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan kata-kata aluan, yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Lama Kampung Sungai Rengas, Kuala Terengganu, para imam, para bilal, hadirin, hadirat, tetamu Allah sekalian, kita panjatkan syukur banyak-banyak kehadratillah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan pertolongannya kita dapat berada malam ini di Kampung Sungai Rengas dalam masjid ini, dalam sesi majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat daripada sisinya. Semoga apa yang kita kerjakan ini dikira amal soleh yang akan ditulis di dalam buku amalan kita, yang kita harapkan membawa kebaikan untuk kehidupan kita di masa akan datang di dunia ini. InsyaAllah menjadi saham kemenangan pada hari kita semua dibawa bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti. Jadi untuk ceramah jemputan ini kita akan tazkirah dulu setengah jam, dan selebihnya menjawab soalan. Siapa yang belum menulis soalan boleh tulis sekarang dan hantar ke depan. Kita akan jawab selepas daripada tazkirah nanti. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khaira fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun au kama qala rawahu Muslim. Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila kamu sekalian hadir ke tempat orang sakit atau ke tempat orang mati, maka ucaplah oleh kamu sekalian akan kebaikan, maka sungguhnya para malaikat mengaminkan atas apa yang kamu ucapkan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kepada kita memahami sedikit maksud hadis yang telah dibacakan tadi pada malam ini. Abu Hurairah salah seorang daripada sahabat kabir. Sahabat ni ulama kata ada sahabat kabir, sahabat saghir. Sahabat kabir ni sahabat besarlah, yang rapat dengan Nabi SAW, yang selalu bersama-sama dengan baginda, yang meriwayat hadis-hadis yang diucapkan, itu dipanggil sahabat kabir. Sahabat saghir ini sahabat yang kurang di dalam majlis, yang sekali-sekali ada bersama dengan Nabi SAW, yang tidak banyak meriwayatkan hadis. Lebih kurang begitulah. Walau bagaimanapun, sama ada sahabat kabir, sahabat besar atau sahabat kecil, semuanya adalah manusia terbaik. Nak bandingkan kita yang lepas zaman sahabat atau nak bandingkan dengan umat sebelum zaman sahabat. Kerana Allah turunkan satu ayat untuk sahabat, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu wahai sahabat Nabi, bukan kita duduk Sungai Rengas ni, kamu tu ashabun Nabi, sahabat Nabi. Okey, khairu ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di kalangan manusia. Kita duduk Sungai Rengas nak jadi terbaik juga, kena ikut sahabat. Sahabat sedekah, kita sedekah tak. Sahabat korban, kita korban tak lembu. Ini sahabat sedekah, kita sipang ti. Sahabat korban, kita sayang nak korban, tak dapatlah jadi khairul ummah sama. Baik. Katanya Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, iza hadartum, apabila kamu hadir al-marida, akan tempat orang sakit, ataupun kematian,
maka bercakaplah kataan yang baik-baik. Itu maksud dia. Yang pertamanya orang sakit. Orang sakit ni sunat ziarah dan sunnah Nabi SAW. Disebut di dalam hadis-hadis suruh ziarah orang sakit. Khamsun hakun alal muslimin. 5 perkara menjadi satu perkara yang hak ke atas orang Islam. Antaranya Nabi kata, dia ialah apa benda ni, ziaratul marid. I'adatul marid, maksudnya ziarah orang yang sakit. Cuma ingatlah dalam hadis yang tadi yang kita bacakan ini, idza hadartumul marida fakulu khaira. Kalau pergi tengok orang sakit, cakap yang baik. Orang sakit di mana? Di mana-mana. Kita pergi tengok di rumah dia, kita tengok di hospital atau di mana-mana lah. Kita tengok orang sakit. Sama ada kita sengaja ziarah atau tak sengaja jadi ada dia di depan kita, kata yang baik. Lebih-lebih lagi memang kita sengaja ziarah. Nampak? Kerana apa? Kerana ada berlaku orang dia pergi tengok orang sakit, dia bercakap yang tidak baik. Lepas tu dalam kitab-kitab ulama' buat adab-adab ziarah orang sakit. Antaranya ialah mengucapkan perkataan yang menyenangkan hati orang sakit. Itu antaranya. Umpamanya dia kata penyakitmu ni memang mula-mula berat sikit, tapi kau lama dia kau ringan. Itu menyenangkan hati. Walaupun dia tahu kau berat. Nampak lagi? Ataupun dia kata penyakit ini ada beberapa orang kawan aku kena dah. Alhamdulillah. Seminggu lebih kurang tu dia insya-Allah berkurangan. Itu juga menyenangkan hati. Dan ucapan-ucapan lain yang boleh menyenangkan hati kalau kita tu sakit, kita suka orang cakap gitu. Itulah cara nak ziarah orang sakit. Tapi ada orang tak reti bahasa. Dia kata penyakit macam mu ni tak baik. Dia kata tak baik, dia kata. Jadi beratlah kawan tu dengar. Jadi suka hati ke susah hati? Susah hati. Atau dia kata kawan aku macam mu lelek-lelek sakit gini dah 6 minggu. Faham lagi? Jadi kawan tu patut mati petang, tengah hari mati dah. Jadi pendek umur dengar tak? Benda-benda ni nampak gurau kelakar je, tapi itulah perkara-perkara jahat yang keluar daripada mulut orang yang ziarah, yang tidak belajar adab-adab ziarah. Dia kata, tinggal katimu seorang, lain mati lah ke dah. Kawan tu debar je. Tu. Beri harapan. Kena molek doktor pula reti bahasa. Doktor tahu dah, tak ada obat. Doktor kata banyak berdoa dan semua. Jadi dia ada harapan. Dia tidak buruk sangka dengan Allah dan sebagainya. Faham lagi? Cakap yang baik-baik. Di antara cakap yang baik ketika orang yang sakit, ialah kita mengharapkan atau mendoakan sembuh. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Kita pergi ziarah orang sakit, kata tak semoga cepat sembuh. Tak kata. Duk tanya ke, sakit ke mana? Dah rasa ke mana? Dah masa berubat pedih tau. Duk main gitu. Faham lagi? Nak balik bak bola. Mu dak pergi mari. Tak bola. Kawan tu sakit ngak-ngak tak? Di antaranya kalau kita pergi ke orang sakit, Nabi kata, kita kata gini, Allahumma anta syafi la shifaa illa shifauka ishfihi. Shifa'un la yughadiru saqama atau kama qala. Ya Allah, engkau lah yang memberi sembuh bagi segala penyakit, tiada sembuh melainkan engkau saja. Doktor hanya merawat, engkau yang menyembuh. Maka sembuhkanlah orang ini. Akan sebagai sembuh yang tidak berulang lagi sakit. Itu contoh. Kalau dia laki-laki yang atau mahram, sunat kita pegang kat sakit. Katakan dia sakit perut, kita buh tangan kat perut. Dia sakit ada barah otak, kita buh tangan atas kepala. Faham? Allahumma anta syafi la shifaa illa shifauka ishbihi. Shifa'un la yughadiru saqama. Kata gitu. Tapi orang laki-laki sama laki-laki lah, perempuan sama perempuan. Atau mahram kita tak apalah, mak saudara, anak saudara, sepupu tak boleh, kerana boleh nikah.
Faham? Kalau bukan mahram, janganlah pegang tangan pula. Faham lagi? Jadi kita pegang tangan bini orang, pegang. Allah ma'antas syafilah. Boleh tahan lah kalau sakit tangan, kalau sakit dada. Faham? Dia pubur tangan kat dada. Faham lagi? Balik awal. Nah, pokoknya haram. Okey? Kerana menyentuh pesakit ketika membaca ruqyah ataupun bacaan doa itu hanyalah sunat saja. Menjaga hubungan mukhalatah itu wajib. Dah. Jadi apalah yang kita fikirkan, kita suka kalau kita sakit orang sebut benda tu, maka sebutlah perkara itu jika orang lain pula sakit. Nampak? Sebab kadang-kadang sakit dia tidak sembuh, tapi hati dia sembuh. Sakit dia berat. Nah, pada sisi Allah tidak akan sembuh dah. Bersambung dengan kematian. Dan hatinya orang yang sakit ni hati sakit tak? Hati sakit tak? Nah, hatinya perah, hatinya down, dia panggil. Nah, stres. Oh sakit kan? Ke seronok dia ni, sakit seronok. Yes, sakit atur bawah. Ada. Nah, kalau orang berniaga jadi tak seronok nak berniaga. Nah, kalau orang maknanya merancangkan perkahwinan jadi hilang keseronokan, sakit. Betul tak? Sebab dia ni benda dia sakit itu adalah sepupu bagi kematian. Nah, jadi dia menjawabkan kita tak seronok. Maka penyakit dia zahir. Zahir tu di luar lah, kita tak boleh sembuhkan, Allah saja. Tapi sekurang-kurang ucaplah lafaz yang bila hati dia dengar itu, hati dia rasa sembuh. Nampak lagi? Faham tak? Mana apa yang kita suka orang kata kat kita, kita kata gitulah kepada orang yang sakit. Nah, awil mayyita, ataupun kamu pergi tempat orang mati, maka fakulu khaira. Kalau mungkin tengok orang mati, fakulu khaira, maka kamu semua katalah akan yang elok-elok. Bukan kata khaira gitu. Maksud itu. Bukan khaira kan gitu. Itu makulul qaul. Maksud maknanya ucaplah ucapan yang baik. Di mana? Ketika ziarah mayat. Mayat tu dia ada di rumah, mayat tu ada atas masjid, mayat atas surau, mayat ada tepi patah, mayat itu ada kat buat mayat. Nah, bilik mayat. Mayat tu ada dikubur, fakulu khaira. Pasal apa suruh kata yang baik? Fa innal malaikah. Maka kerana sungguhnya malaikat itu ya'minun, mereka mengaminkan ala ma taqulun, atas apa saja yang kamu kata. Apakah maksudnya? Maksud di sini, kalau kita pergi ke orang sakit, kalau kita pergi ke orang mati, doakan yang baik-baik. Itu maksud dia. Kalau orang sakit, doa yang baik, maknanya supaya segera sembuh. Maka malaikat aminkan. Supaya cepat mati, mana pula? Dia mati derah kan? Apa makna malaikat amin? Makna dia akan mati? Tak. Bukan maksud yang buruk. Maksudnya nak yang baik. Yang buruk, azali. Apa yang Allah kehendaki itu saja yang berlaku. Faham lagi? Bukan makna bila kita kata yang buruk, malaikat kata amin. Kan gitu. Maksudnya katalah yang baik, malaikat aminkan. Adapun yang buruk tu tidak dikata. Jadi kalau orang yang mati, kata-kata yang baik apa dia? Doa lah. Semoga Allah ampunkan. Semoga dirahmati Allah. Semoga Allah tempatkannya bersama dengan orang soleh. Semoga dikurniakan taman-taman syurga di barzah. Semoga dipelihara daripada fitnah kubur. Itu semua ucapan yang baik. Kata kan? Walaupun tak mandi lagi. Walaupun tak kapang lagi. Orang kata kena mandi dulu. Itu solat jenazah. Haram solat jenazah sebelum mandi. Adapun doa tak syarat. Okey? Kita tak dah nak mandi, nak solat jenazah. Kita nak balik Kuala Lumpur tau. Cuma kita pergi sekejap saja dekat mayat atau di rumah dia dan belum dimandikan, kita doakan.
Pendek panjang tak ada masalah. Fa innal malaikata yu'minun. Pendek pun malaikat aminkan. Bila malaikat aminkan, faham-fahamlah. Apa makna amin? Amin ni isim fi'il amar. Maknanya Allah mustajib lana wala tughayyib raja'ana. Bila kita kata ya Allah, ampunkanlah akan mayat ini, malaikat kata amin. Apa makna amin? Maknanya malaikat berkata beramai-ramai, ya Allah, perkenankanlah doa ini dan janganlah hampakan atau sia-siakan permintaan ini. Itu molek. Nah. Dah kita dengar malaikat kata amin. dah dengar, tak perlu dengar. Mu kata yang baik, dia doakan. Dia aminkan. Faham lagi? Sama macam semayang lah. Nabi kata, iza amanal imamu fa'aminu. Bila imam kata amin, maka mu ramai-ramai kata amin. Nah, sini kata amin tak? Sini. Mayang garik, Isya, subuh. Baca kuat tak? Imam kalau baca amin, makmu amin tak sini? Kuat tak? Tak, pelawak ke. Mana-mana masjid, orang belakang tu imam 2 orang. Amin. Orang belakang tu gitu. Betul tak? Nah, zaman Nabi katanya sahabat, aminnya tu bergegar masjid. Bergegar habis. Dengar siapa di luar masjid, amin, gegar habis. Kita macam ketuklah kain. Faham? Jadi mula malam ni masjid Sungai Rengah, amin kuat. Boleh? Biar jatuh 2-3 keping siling. Kenapa? Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Nampak? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi aw kama qala. Siapa yang kata amin sama dengan amin malaikat, amin malaikat itu seretak dengan amin imam, maka Allah ampunkan segala dosanya yang lepas-lepas. Dosa lepas-lepas banyaklah. Dosa duk tengok cerita wayang gambar, cerita nyustang, pusat jelek. Baru ni pergi kat kedai buah. Faham lagi? Mata tengok punggung orang. Faham tak? Patah batu buruk. Banyak kan dosa? Betul tak? Ni 3 orang di belakang imam. Amin. Kena molek derah pada Tok Imam. Tengok. Tok Imam baru tarik nafas. Waladhalin. Tok Imam pun tarik. Dia dah. Tok Imam pula kejar. Sama dengan dia. Berat dan pang. Tapi tu bukan Sungai Rengah, tu Pulau Musang. Jadi bila kita doakan yang baik, yang sama ada doa itu pendek, doa panjang, doa maksur, doa yang kita ucapkan sendiri. Doa maksur ni doa dalam hadis lah, hak dibaca oleh Nabi. Atau doa yang kita sendiri yang karang doa kita, tak ada masalah. Asalkan ucapan itu khairah, ucapan yang baik. Okey? Maka bila dia aminkan oleh malaikat, maknanya turut didoakan sama oleh malaikat. Maka malaikat ini, ucapan doanya itu makbul. Kerana apa? Malaikat tak makan haram. Faham lagi? Malaikat tak makan yang haram, tak derhaka kepada Allah. Bila dia doa, alhamdulillah, mustajab. Sebab tu kita nak suruh malaikat berdoa, kita kata yang baik bila berlaku kematian. Faham lagi? Walaupun kita balah dengan mayat ni lama dah. Kita balah dengan dia zaman Sultan Mahmud, makat di Julang. 600 tahun dah balah dengan dia. Faham lagi? Tetap kita katakan yang baik kerana dia seorang mukmin. Faham lagi? Mudah-mudahan nanti kita pula yang mati, anak beranak dia berkata yang baik, sepatah untuk kita. Betul tak? Kata ulama, antara kata-kata yang baik ketika pergi ke orang mati atau orang yang dekat nak mati ialah ajar dia la ilaha illallah. Faham? Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah fa innahu ma min muslimin yaquluha indal maut illa al jannah atau kama qala. Ajarlah akan orang yang nak mati di kalangan kamu atau orang yang telah mati
ucapan la ilaha illallah. Kerana sungguhnya tidak ada seorang yang Islam yang mengucapkan syahadah la ilaha illallah ketika matinya illal jannah, malaikat surga. Dan tu dalam hadis Muslim yang lain juga riwayat Abu Hurairah, lakinu mautakum la ilaha illallah, ajarkanlah mautakum, yang mati di kalangan kamu itu la ilaha illallah. Jadi maksudnya hadis yang pertama tadi faqulu khaira, kata yang baik. Di antara kata yang baik ialah doa-doa. Di antara kata yang baik ialah kita ajar orang yang nak mati la ilaha illallah. Hadis lakinu mautakum ini ulama telah berbahas panjang tentang maksudnya. Mautakum itu ada maksudnya, kalau kita terjemah saja, maknanya orang yang telah mati. Tetapi ulama memakaikan dua makna. Makna telah mati ataupun dekat nak mati. Maknanya telah mati itu panggil makna hakikat. Dan makna dekat nak mati itu makna majas. Kedua-dua ini digunakan oleh ulama. Jika makna dekat nak mati, majas, maksudnya supaya dia ingat akan perkataan la ilaha illallah dalam hatinya sekurang-kurang sebelum dia ambil nyawanya. Dan dikuatkan pula dengan beberapa hadis. Antaranya hadis Ibn Hibban, katanya Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah atau kama qala. Siapa yang akhir sekali ucapannya la ilaha illallah, dia masuk syurga. Jadi boleh ditanggungkan, maknanya hendaklah kamu ajar yang mati itu dengan makna dekat nak mati akan la ilaha illallah. Sebab itulah kalau kita pergi kat orang yang dekat nak mati, kita ajar dia la ilaha illallah. Sebab apa? Lakinu itu maksudnya talqin lah. Dia Arab lagi. Kalau di Melayu kan ajarilah, ajarlah. Nampak? Jadi dekat orang yang nak mati pun boleh, orang yang telah mati pun boleh. Kat mana kalau orang yang telah mati? Ba'da dafni, kata ulama, selepas ditanam. Jadi talqin sebelum mati dan talqin selepas mati. Faham? Kalau di kampung Sungai Rengah ni, orang yang dekat nak mati orang talqin tak? Pasal nak tanya tu pasal ni mazhab pelik-pelik. Faham lagi? Kalau dulu orang Melayu beli kucing, ni habis ngomong anjing ni dalam rumah. Betul tak? Sini kalau orang dekat nak mati orang ziarah, orang ajar tak kalimah la ilaha illallah? Ajar tak? Itu sunnah. Dan itu sepakat ulama-ulama. Faham? Lagu mana ajarnya? Begini, jangan kata mengucap, tapi katalah la ilaha illallah di telinga dia. Ramai orang tidak belajar, dia pergi khabar kat orang nak mati, ngucap dah lah, ngucap. Kawan tu dah nazak, kena sakaratul maut, tengah sakit, apa pergi kata ngucap? Nabi tak kata ngucap, lakinu la ilaha illallah. Faham? Terus kata di telinganya la ilaha illallah. Faham? Lalu kalau dia kata kawan nak mati tu kata la ilaha illallah, maka senyap mereka dah, tak payah ajar dah. Faham? Kata ulama, bila dia sudah kata, maka senyap semua. Biarlah jadi kataan itu yang terakhir, melainkan dia bercakap benda lain pula. Faham? Contohnya tadi kata dah la ilaha illallah. Bagus ni. Bagus tengok orang mari ramai dia pergi bunyi pula bering tak ada lagi. Contoh faham tak? Kita tanya pitih pula. Maka hendaklah kita ulang kata sekali lagi la ilaha illallah, kerana dia telah ucapkan perkataan yang lain. Okey? Kita pok nak mati faham? Bisi bangga kali tadi besing. Pok nak mati lah bilik tu. Anak-anak tengok TV.
Hak cek-cek Pak Ji. Oh. Faham lagi? Roblox. Nah, duduk tembok. Ayah nak kena tembok tu. Nak, anak nak buat aku ni. Qada masing-masing. Itu sebelum mati. Okey? Sepakat ulama dia ajarkan dia supaya dia ingat la ilaha illallah. Adapun lepas daripada tanam berlaku khilaf ulama. Okey? Jangan palah. Kalau ada mari ustaz-ustaz ngajar atas 2 kaum ni je. Pak mazhab ini dia khilaf. Mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i, sunat baca talqin tu selepas ditanam. Okey, kubur. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki tidak sunat baca talqin. Mu nak pegang antara dua ni ya. Faham lagi? Jadi kalau kamu ikut Hanafi Maliki, tak boleh larang orang sunat baca talqin pasal khilaf mazhab. Bukan khilaf netizen, khilaf mazhab. Faham lagi? Lama kata bid'ah pula apa, lepuk tadai kan. Faham lagi? Ingat kalau baca talqin lepas mati, 2 mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Wa yusannu talqinu ba'da dafni 'inda al-qabri. Disunatkan baca talqin selepas selesai tanam di sisi kubur ni. Adapun mazhab Maliki, mazhab Hanafi tidak sunat baca talqin. Tapi dia tak kata bid'ah, tidak disunatkan. Kalau ada orang main ngajar sini baca talqin bid'ah, ikat ustaz tu teruk langsung. Faham lagi? Bapak jahil dak ngaji fiqh. Dia khilaf mazhab. Ada benda-benda yang ijma', ada benda yang khilaf. Faham? Kita meraihkan. Nampak? Contohnya, kadang-kadang Imam Syafi'i seorang je, lain pandangannya. Contoh dalam bab main catur. Imam Syafi'i makruh. Mazhab lain haram. Okey? Berkahwin dengan perempuan yang mengandung. Mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i sama, iaitu sah nikah. Mazhab Maliki, mazhab Hanbali lain, tidak sah nikah. Nampak lagi perbezaan? Kita kena raih. Kita pergi di negeri Hanbali contohnya. Warna tak sah nikah. Oh, dia Hanbali. Faham? Tak sah nikah dengan perempuan yang sedang mengandung. Nampak? Itu pun kita sama dengan Hanafi. Tadi dalam bab talqin sama dengan Hanbali. Lepas tu belajar. Faham lagi? Tak ada rugi apa. Belajar. Ni nak masuk attack. Nak bercara attack. Faham lagi? Jahil ke kambing. Faham? Habis benda bak kita nak capur tangan. Padahal kita tak mengaji pun. Tak betul kita ni. Dah sampai balah. Banyak mengaji, kita tak akan jadi balah dah. Kita akan faham pandangan-pandangan ini yang ijma', ini asal sunnah, ini khilaf ulama'. Tahu tak? Baik. Apakah maksud akhir kalam la ilaha illallah masuk syurga? Ada orang salah faham. Dia kata barang siapa yang nak mati dia boleh mengucap masuk syurga terus. Itu salah. Dia kata masuk syurga terus. Itu salah. Nabi tak kata masuk syurga terus. Dakhalal jannah. Maksudnya apa jadi sekalipun, walaupun dia kena azab sebelum itu, akhirnya syurga juga. Faham lagi? Itu maksud dia. Jangan bahang masuk syurga terus atau masuk syurga tanpa hisab. Salah tu. Faham lagi? Maknanya kalau dia jahat lagu mana pun dia kena azab, tapi dia ada kelebihan mengucap sebelum mati, maka dia akan akhirnya ke syurga juga. Makna dakhala jannah, dia akan masuk syurga, maknanya sama ada cepat atau lambat, sama ada masuk tanpa masuk kena azab atau kena azab dulu. Akhir syurga juga. Itu maksudnya. Sebab ramai sahabat yang tak sempat mengucap. Kita pun maksud ngaku tu. Bandar-bandar dah. Tak macam ucap gua ni tengah-tengah perang dipanah di dadanya. Meninggal dunia. Faham? Banyak mujahidin di Palestin tengah berperang, bong kena. Tembok di kereta kebal. Acul lebu banyak. Tak dang nak mengucap. Semua tempatnya syurga. Faham? Tapi nak khabar kita orang awam ni. Faham? Bukan yang mati di medan syahid. Kita kalau siapa-siapa yang kata la ilaha illallah akhir sekali,
dia ada peluang masuk syurga. Kita jangan pergi kata, hak mati tak dan kata la ilaha illallah, masuk neraka tu. Pandai-pandai dah, pergi tambah. Nak, kita jangan salah faham. Jadi apabila kita matilah dengan mengucap la ilaha illallah, tidak ada sebarang dosa yang lebih daripada timbangan pahala, maka memadai dengan itu kita dapat syurga. Nak? Kita amalan baik lebih berat daripada amalan jahat. Mana pahala lebih banyak daripada dosa. Faham? Dan bila nak mati, la ilaha illallah mengucap. Dah dapat kat mana kelebihan syurganya? Kita dapat syurga bukan dengan la ilaha illallah tu, dengan timbangan amal. Tapi di dalam syurga kita akan diberi maqam yang tinggi kerana sebab mengucap la ilaha illallah tadi dapat satu lagi kelebihan. Faham lagi? Itu kerajaan Allah dia lagu tu. Sebab itulah kita buatlah amal apa pun, asal amal itu amal akhirat. Nak buatlah kita tak usah duduk tinjau sangat pada kelebihan bayaran dan sebagainya. Okey? Mana kita dang tasbih, dang gebang, kita dang selawat, kita dang mengaji. Buat hak mana dang. Faham? Kerana siapa pun yang bila dia buat kerja itu kerja akhirat, Allah akan bayar, bukan kerajaan tiada yang bayar. Bila Allah yang bayar, tidak ada yang tidak lumayan. Nampak? Man qala subhanallah tamla'ul mizan. Nabi kata barang siapa kata subhanallah sekali, timbangannya penuh neraca nanti. Wa man qala subhanallah walhamdulillah tamla'an yaumil qiyamah. Siapa kata 2 kali subhanallah alhamdulillah, dah banyak beribu-ribu 2 kali je. Maka 2 timbangan akan penuh pada hari kiamat. Ada riwayat tamla'ul samawati wal ard. Subhanallah tu pahalanya seluah langit 7 lapis, seluah bumi 7 lapis. Bayangkan az-zakirinallaha katsira waz-zakirat. Golongan-golongan yang laki-lakinya berzikir banyak akan Allah dan yang perempuan pun berzikir banyak akan Allah. Tak tahulah banyak mana bayaran. Batulah. Cuma dalam hadis itu kalau siapa ucap begini bayarannya. Itu untuk ba'is, untuk kita rasa semangat. Untuk semangat daripada tak ada semangat nak korban, semangat nak buat haji, semangat nak berzikir. Orang nak semangat dah, tidak tengok dah tu. Bayaran banyak-banyak mana? Kerja dengan Allah dah. Faham? Kerja dengan Allah. Dan akhir sekali nak sebut, orang yang paling sikit sekali pahalanya, nak banding dengan seluruh ahli syurga, Nabi kata dia paling sikit. Faham lagi? Orang lain berbilion-bilion lebih banyak dari dia paling sikit. Tak tahu lah orang Tianu ke orang mana. Faham? Tak sebut. Tapi orang yang paling sikit, pahala masuk syurga. Oleh kerana Nabi dia paling sikit, faham lagi? Nabi kata dia hanya mendapat sebuah istana yang dibuat daripada emas. Allah. Istana emas. Dah kalau istana emas takkan. Kita rumah PPRT berbuk dah. Faham lagi? Rumah 2 bilik soh dah kita. Rasa hebat dah, rasa gedak mati dah. Istana ni, dia kalau rumah, kalau bukan rumah dia panggil kemah. Duduklah kenopi je dah. Dorok cetong. Rumah buruk boleh tahan dah. Rumah PPRT molek lagi. Rumah teres tak apa dah. Banglo molek lagi, semidi molek lagi. Kalau mewah lagi dia panggil villa. Lepas pada rumah besar banglo, dia panggil villa. Villa tu maksudnya rumah yang lebih hebat daripada banglo. Atas pada villa dia panggil istana. Faham lagi? Jadi istana sekurang-kurang dia dapat, oleh kerana dia ni orang yang paling sedikit pahala, dia dapat sebuah istana buat daripada emas di dalam surga. Dan tanah dia Nabi kata antara Yaman sampai ke Syam, Syria sampai Tarim, sampai Hadramaut, 4,000 kilo. Sini siapa tanah 4,000 kilo? Panjang Malaysia pun 100 kilo. Faham lagi? Panjang Malaysia
600 kilo. Maknanya seluah negara Belarus. Seluah negara Belarus. Kat utara Ukraine. Ukraine duk perang ni. Faham? Luah tu. Allah. Luah panjang tu baru. Nak. Rasa tanah. Nah. Naik kapal terbang 2 jam. Baru sampai ujung. Dan jet kapal terbang kalau kita naik. Haji naik kapal terbang tak? Gi mana-mana. Pernah Haji Merah naik kapal terbang pun naik? Ha? Asia tahu dah model. Boeing tahu dah Boeing tu nama syarikat. 737, 747, 707, 777. Giana. Naik sini pergi KL 737. Okey? Kalau dia kata 747 jitik hidung. 747 nak turun bawah takir ni. Dah lega. Letak tayar go wadak lalu terbesu tu. Bang, muncung pula kapal. Tepung dia tu. Bang lagi. 737 kelajuan dia 500 km sejam. Okey? Tapi kalau awak pergi Mekah dia akan naik besarlah 747, 777. Kelajuan dia 780 km sejam. Nampak? Mana kalau 500 km sejam, nah, laju pada kereta yang paling laju dalam dunia. Betul tak? Kerja paling laju dalam dunia sekarang ni Bugatti. Nak 495 km sejam. 500 bermakna 2 jam 30 minit baru habis tanah. Luah tak? Luah. Dan bukan saja tanah daripada Syria sampai ke Yaman. Bidadarinya 70 orang. Bang, Allah. 70 orang. Bidadari ni bukan macam ini kita. Muka jadi jepuk. Lagi. Wa kawaiba atraba. Anak-anak perempuan yang dara sebaya umurnya comel-comel belaka. 70 orang. Dia tengok rumah daripada mah istana, dia dapat tanah yang begitu luas dan 70 bidadari dia pun tepik. Terima kasih ya Allah, aku paling kaya di dalam syurga. Lalu Nabi gelak. Nabi tu kan cerita dan Nabi gelak sehingga nampak gigi gerahang Nabi. Nabi gelak. Cuma Nabi gelak ni buka mulut dia tak ha macam kita. Faham? Kita masuk atu gelak. Faham tak ke? Nah. Nabi kata dia ingat dia yang paling kaya padahal dia yang paling sedikit di dalam syurga. Nah, waktu berasa nak tasbih. Berasa nak baca Quran bias muka pun baca lagi lah. Nak sebelum kita mati wallahu a'lam. Sebelum jawab soalan saya diwakilkan oleh pihak masjid lama Kampung Sungai Rengah melancarkan kutipan sumbangan derma, sumbangan tuan-tuan dan perempuan pada malam ini insya-Allah kita akan gunakan untuk siapkan pasang atap tempat wuduk kita dan baik pulih azan. Bilik baik pulih bilik azan dan bilik imam dan ruang solat. Apa sajalah. Baik pulih tingkat 2 lantai. Anggaran 50,000. Yang lebihnya untuk tabung pengurusan imarah masjid dan maslahat penduduk setempat. Minta gerak kantong dan pengutip derma dia akan gunakan karung macam ni, beg macam ni. Warna merun muslimin dan muslimat untuk bertugas sekarang. Sila bangun sekarang petugas yang telah ditugaskan untuk memungut derma. Bangun sekarang pelan-pelan dan tak gaduh. Okey? Jangan gaduh, pelan-pelan. Bagi yang melihat live Facebook ada tertera di bawah skrin, kita tak akan buang. Ada nombor akaun bank MBSB, nombor akaunnya 100 10050 1210 000820 atas nama Masjid Lama Sungai Rengah. Yang nak bayar bil api masjid boleh. Nombor akaunnya 220866 973 200 atas nama pengurusi Masjid Lama Kampung Sungai Rengas. Pelan-pelan petugas, pelan-pelan. Lagi dia tak bagi jangan bergerak. Tunggu depan dia. Gitu.
Bukan banyak pun bubur 100 je. 100 tu sikit lah. Dah orang lain mati COVID, kita hidup. Betul tak? Kita hidup bijak kita ke Allah kurnia. Orang lain mati kerah, kita hidup. Lepas tu whisky lah kau. Berat nandang itu. Betul tak? Nak mati nak winda dah. Nak? 2 tahun macam-macam mati. Mati anak beranak kita, anak beranak belah mak, anak beranak belah tok, anak beranak belah bini, anak beranak belah besang kita. Kawan Facebook, kawan Instagram, monogram, kilometriko. Bang. Nak ramai mana mati? Kita dah mati. Nak? Wisia juga. Nak? Jadi baik mati lah. Pelan-pelan lah siapa luar tu. Bukan kita nak kutip malam ni 50,000 dah. Tapi dia berpanjangan insya-Allah. Bak dalam Facebook live tu kita carilah Masjid Lama Sungai Rengah di video tu, kat video bawah skrin tu dia ada tertera nombor akaun boleh bank in. Dapat gaji lagi 6,000 nak wis 100 ke masjid. Ini kat guna telefon pergi kat bank tek 100 je. 100 guna tengok KWSP ada 84,000. Wi 4,000 tinggal 80,000. Betul tak? Wi 4,000 kita pun bagi tek 4 ria juga. Tak nak tekan 4,000 tu datang kata buat apa wi banyak sangat. Dia syarat ikhlas je kan. 4 ria pun ikhlas. Kita pun tak jadi 4. Buang 4 akak 3 nombor kosong tinggal 4 saja. 4 ria. Gitu sama. Lepas tu Nabi kata niyatul mukmin khairun min amali. Niat orang mukmin lebih elok daripada apa yang dia lakukan. Nampak tak? Baik, sambil-sambil kita menderma untuk masjid kita tengok soalan. Apakah hukum kita masuk insurans nyawa? Apa maksud insurans nyawa? Melindung kita. Jangan hendak mati lah. Bila ada kematian, ada sumbangan bantuan untuk orang yang kita tinggalkan. Faham tak lagi? Apa-apa pun dia biarlah Islami. Kerana sistem Islami ini dia seperti apa benda ni? Khairat kematian. Kita masuk khairat kematian 30 sebulan. Tapi tak guna, tak mati pun kita. Asyik orang lain yang mati. Biarlah dia jadi sedekah tabarruk. Jadi sebab itulah sistem Islami punya insurans ini dia mengikut akan kaedah khairat kematian. Itu diharuskan syarak. Cuma pesanan nasihat kita mana-mana yang masuk insurans walaupun Islami sekalipun jangan sampai syirik kepada Allah. Ada orang dia masuk insurans Islami tapi dia sudah rosak. Hati ni sudah berpegang dengan insurans. Kalau ada apa-apa berlaku pada aku tak bimbang dah. Kerana ada insurans, anak-anakku akan senang. Maka hilang Allah, jadilah duit itu sebagai Tuhan. Kena jaga situ. Faham? Soalan seterusnya. Hukum jual beli cedok macam mana? Makan di kedai makan shell out. Dia letak harga sekian-sekian dan kalau kita makan banyak kita untung alik kita. Kalau kita makan sikit untung alik dia. Macam mana tu? Baik. Nabi SAW melarang daripada jual mulamasah. Maksudnya mata tidak melihat barang mabek, barang jualan hanya dengan sentuh. Sama ada dalam gelap, sentuh barang dan bayar. Kerana apa? Kerana berlaku kerugian pada salah satu pihak. Yang kata wa ahallallahu al-bai'a, Allah halalkan jual beli ini, jual beli yang halal lah. Bukan jual beli yang haram. Jadi barang itu kita sudah tahu banyak mana, apa barangnya, apa faedahnya, kualitinya, kuantitinya dan kita bersetuju untuk bayar harga itu. Maka kita ambil barang itu daripada pekedai, penjual dan kita tukarkan dengan duit kita yang redha oleh penjual. Faham lagi? Itu dipanggil jual beli.
baik jual beli. Jual beli ni sebenarnya iwak, tukar. Kita ambil barang dia, kita beri pitih kita ke dia. Zaman dulu tak beri pitih, kita ambil sutong, beri dengan pisang. Itu pun jual beli. Faham tak ke? Orang yang ada getah tak ada pitih, wari getah. Ha. Jadi pakai cedok tak tahu banyak mana nasib lah. Kena molek untung pembeli, rugi penjual. Kena molek rugi pembeli, untung penjual, haram. Tak sah. Tak boleh diambil, kena pulang balik. Ha. Batil jualan itu. Okey? Beli dah tengok pun boleh tukar. Tengok dah. Faham? Beli dah baju. Beli dah seluar ni. Dia ada lagi khiyar. Sama ada khiyar majlis atau khiyar syarat. Khiyar majlis ni tidak ada lapas. Selama tak balik pergi ke rumah, boleh tukar. Mana duit dah. Tak jadi lah beli, nak minta mula biti. Wajib penjual, balik duit. Itu panggil khiyar majlis. Dalam majlis. Selama kita tak balik lagi. Khiyar syarat ni gini, 3 hari. Kalau gitu gini, kalau tak jadi, saya mari tukar mula. Lebih pada 3 hari tak boleh. Faham lagi? Kita boleh buat gitu dulu ni. Penjual mana nak tukar? Gomoknya. Faham? Mana ikut hukum dah. Betul tak? Kita pun tak tahu hukum. Faham nak ikut mana? Nak? Kalau lupa sibuk kerja nak solat duha, witir boleh qada. Atau niat itu niat qada atau niat macam biasa macam mana? Kalau sampai masa nak solat witir, kita pun kata dasar solat lagi lah. Kuat kerja dulu lah. Esok qada. Tak boleh. Yang boleh qadanya solat witir, solat duha atau sunat lain, sampai masa itu kita tak dapat menunaikannya. Kerana terhalang. Atau kita tertidur atau terlupa. Baru boleh qada. Ni sampai masa solat duha malah ha. Bang, relax dulu lah. Sekarang qada pasal tak boleh. Tapi sampai masa solat, nak solat duha, datang pula apa benda ni, pelanggan nak berurusan dengan perniagaan. Faham tak lagi? Jadi tak dang nak solat contohnya. Hukumnya boleh qada. Kerana apa? Kerana Nabi SAW tidak sempat solat sunat zuhur. Lalu Nabi qada sunat zuhur selepas selesai solat fardu asar. Faham lagi? Daripada hadis inilah ulama nak beri pandangan dibolehkan. Kita solat witir, patut kita witir belum tidur. Dak ingat. Faham lagi? Dak ingat. Esok pukul 11 pagi teringat Allahu Rabbi semalam dak semayang witir rupanya. 11 pagi tu boleh qada. Semayang witir. Patut witir malam tapi qadanya tidak ada waktu. Yang ada waktu ialah yang tunai. Okey? Saya masuk korban masa tengah bagi kaki lembu tinggal 3 batang. Macam mana tu Ustaz? Tukang lapah dia tak tahu duit ngupah bagi dah ke tukang lapah. Saya masuk korban masa tengah-tengah bahagi kaki lembu tinggal 3. Macam mana tu Ustaz? Baik. Dia masuk korban kemudian lapah lah. Lapah-lapah buang baju apa semua, buang kulit. Tengok kaki hilang se. Mana ada 3 kaki. Nak jawab ke mana? Aku mana tahu. Kita nak jawab ke mana? Siapa yang ambil? Kalau kata tukang lapah yang ambil, boleh jawab. Hukumnya haram. Tukang sembelih yang ambil, hukumnya haram. Bukan gitu. Orang kapung ambil pun haram. Kenapa? Kerana belum dibahagikan. Tak boleh. Jangan pandai-pandai dia ambil. Orang tengok kata-kata dia ambil dah. Bola wesen balik. Masih dah. Mana boleh hak orang? Kena bahagikan dulu. Bagi itu secara tasamuh. 7 orang tu berlebih kurang. Ada kadang ni terlebih daging, ni terlebih tulang, ni terlebih kulit, lendir contohnya. Nak buat lagi sungguh-sungguh payah. Faham tak lagi? Maka lepas dapat hak masing-masing, baru dibahagikan. Baru boleh orang minta. Jadi kita nak tak jawab kau ni. Faham ni kaki. Takut masa sembelih tu lembu tu kaki 3 saja dah kau. Faham lagi? Jadi jangan ambil kaki, jangan ambil apa pun. Atas dasar apa kita ambil? Sebab kita tukang sembelih, kita tukang lapah, haram ambil. Faham lagi? Tak boleh ambil. Yang bolehnya kita tukang sembelih, kita tukang lapah,
orang hadiahkan daging, hukumnya harus. Faham? Contohnya, bila dapat dah sepeseng, kita pun berbola supik, sebelum balik, bagi-bagi lu, boleh supik seorang. Ada tukar sembelih, dah balik lagi, boleh hui ke dia. Tapi kalau kita kutip sudah atas dasar kerana dia mari sembelih nak upah daging itu, haram. Makan dia macam makan haram. Macam kebewok. Faham lagi? Haram? Nah. Dah lepas-lepas ke mana tu? Zaman dulu, zaman kirung. Zaman dulu memang bahang sebaseng, tukar lapah. Bang, tukar meleh wak lari kepala lembu. Nak kira ke mana? Istighfar, minta ampun kepada Allah. Banyak kata Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan azab kami bila-bila sebab kami banyak salah, banyak tak betul, banyak tak tahu. Allah Maha Pengampun. Faham? Jangan awak keras-keras. Nah. Tengok batu tak ada. Faham lagi? Pala tak ada. Pala dah pala lembu mana pala? Dah nak tengok pala hawa kok. Mu kata aku tak tahu, aku kata tak ni ada pala. Tak ada. Oh. Faham? Jadi kalau ditinggal, berulang orang pakat tinggal, siapa-siapa boleh ambil. Faham? Kerana ampunnya sudah melepaskan hak. Okey? Saya dengar ada orang cakap kalau kita salat walaupun tak selari dengan kiblat, yang sebenar hanya beza sikit saja di kiblat asal, namun solat itu tetap sah. Betul ke ini? Betul lah, jika lari sedikit kiblat pada tempat yang tidak nampak Kaabah, dimaafkan. Yang tidak dimaafkan ialah pada tempat yang nampak Kaabah. Nampak Kaabah maknanya di keliling Masjidil Haram. Nampak batu hitam Kaabah depan. Nyegi lari gok sikit, dak kena dadanya pada Kaabah, dak sah. Adapun tempat yang tak nampak Kaabah, kena ijtihad. Ijtihad itu tidak atas martabat yakin. Ijtihad ni zanniyah. Berat sebelah betul. Maka sedikit itu dimaafkan. Sebab tu masjid ni gini, 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 masjid ni gini. Sah belaka tu. Kerana semua menghala ke depan belaka. Yang tak sah masjid lain gini, 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 gini. Dia gitu. Balik awal. Faham? Lepas tu banyak, lepas tu kadang-kadang darjah pada yang tidak dimaafkan pun berkhilaf ulama'-ulama'. Nak, jadi begini. Ni straight betul. Okey? Straight betul ni. Kita tak akan dapat straight betul. Tak? Kadang lari gini. Ni Kaabah. Gini sikit, gini sikit, gini sikit, gini sikit, gini sikit. Semua tak apa. Jangan gini. Jangan gini. Okey? Jadi kalau lari sikit, tak ada masalah. Nah, lepas tu kita naik atas bangunan yang tinggi, bawah tu kita tengok ada surga 3, masjid 2. Dia tak sama betul. Itu semua dimaaf. Tapi menghala ke arah yang satu. Itu pada masalah ijtihad di tempat yang tidak dapat melihat Kaabah. Kita tak rajin duduk di Sungai Rengah, kiring tali yang panjang, ke direbar kapal terbang, suruh repot tali, teruk Mekah terik lagi. Ada, jadi menyusah. Faham lagi? Ijtihad saja. Walaupun kita tengok pada 17 Julai 5.30 petang, matahari duduk tak Kaabah, pun berlaku juga lari sedikit. Okey? Berapa darjah boleh? Ada mengatakan 3 darjah. Okey? Soalan seterusnya. Saya tinggikan suara marah adik saya. Ketika itu mak saya dekat. Adakah saya termasuk golongan anak deraka kerana tinggi suara kepada ibu bapa? Dia tinggi suara dengan adik dia. Mak dia ada dekat. Adakah dikira tinggi suara dengan mak? Dan mu tinggi suara ke siapa sebenarnya? Kepada mak haram. Kerana Allah kata wala tanharhuma. Jangan tinggi suara atas kedua ibu bapa. Dak tinggi suara pada adik. Cuma mak duduk dekat. Tak apa. Bukan tuju pada ke mak. Tuju pada adik. Okey? Apakah hukum orang yang hina Islam? Hukum dia di sisi Allah. Nah, sepakat ulama mengatakan orang itu kafir. Nampak? Man sabballah wa sabban nabi. Nampak? Wa ahadun minar rasul. Al kitab faqad kafara. Barang siapa yang maki Allah, cerca Allah atau cerca nabi atau cerca salah satu daripada nabi, rasul-rasul atau cerca Al-Quran, maka dia telah jadi kafir. Itu hukum dia di sisi Allah.
Tak hukum yang dikenakan ke atas tubuh badannya pula. Itu pemerintah, bukan kita. Faham? Apa hukumnya? Hukumnya faqtuluh, dihukum mati. Bila? Setelah disuruh bertaubat. Cuma ulama berkhilaf. Ada yang disuruh taubat itu 3 hari. Ada yang disuruh taubat itu segera. Jika tidak, selalu dihukum mati. Itu tak apalah khilaf. Tapi sepakat mereka itu menghukum mati. Faham lagi? Kerana dia orang Islam. Dia sudah jadi murtad. Tapi kalau dia orang kafir, maka hendaklah diperangi. Jadi harbiyun. Itu panggil kafir harbi. Harbi ni harap. Maksudnya wajib umat Islam perangi dia. Jadi kalau kita duduk di negara orang Islam yang ada ulul amri, maka hukuman itu dikenakan oleh ulul amri, bukan kita. Okey. Allah kata asyariku wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki perempuan sampai kesalahan, hendaklah kamu potong tangan kedua. Kamu tu siapa? JKK. Kamu tu. Ulul amri, kerajaan. Kerajaan yang mengenakan hukuman. Bukan kita orang kampung potong tangan. Faham lagi? Kita duduk dalam negeri yang ada pemerintah. Mereka yang diwajibkan khitab untuk mengenakan hukuman. Jika mereka tak kenakan hukuman, pemerintah itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Faham? Adapun kalau kita tak duduk di negeri yang ada ulul amri umat Islam, maka barulah rakyat yang melaksanakan hukuman. Faham? Rakyat yang menghukum. Okey? Kita duduk ni ada pemerintah tak? Ada tak? Pemerintah yang menghukum. Cuma pemerintah itu kadang-kadang mereka ini tidak tepat dalam melaksanakan hukum. Hukum yang dikehendaki oleh syarak keras, mereka ringan-ringankan. Hukum yang dikehendaki oleh syarak itu ringan, mereka kerah-kerahkan hukum. Soalan seterusnya. Ada pendakwah kata kita tak perlu ikut mazhab kerana Quran dan hadis sudah ada. Saya keliru. Ini bukan pendakwah, ni orang gila. Orang gila lah. Faham lagi? Ikut Quran dan hadis. Dah lepas tu kita nak ikut mana? Nak ikut mana Quran? Kita reti tak Quran? Reti tak? Lepas tu nak suruh siapa terang? Ulama terang. Itu panggil ikut ulama. Faham? Ulama ni dia ikut Quran ke ikut syaitan? Jadi mu ikut Quran, ulama ikut syaitan. Gitu. Waktu kata kalau ada ustaz kata tak wajib ikut mazhab, ustaz gila. Memang kalau kita otak kita tidak ada ilmu, tu juga. Apa ikut? Zaman Nabi mana dia ikut mazhab? Mazhab mana maksudnya? Mendengar lagi mazhab Aisyah, mazhab Ali, mazhab Ibnu Mas'ud, mazhab Ibnu Abbas. Mendengar lagi? Tak dengar pasal semua orang jahil. Cuma ngaji fiqh. Kita orang awam ni kita reti mazhab Syafi'i, Maliki pasal kita cak ayam. Faham tak lagi? Cuma ngaji kitab-kitab besar, ngaji kitab Majmu', ngaji kitab Mughni Ibnu Qudamah. Khilaf mazhab ni siapa dia? Sahabat mula-mula kali. Ada yang ikut pandangan Sayyidina Umar dalam bab zakat. Ada ikut pandangan Sayyidina Abu Bakar. Dua mazhab dah situ. Terjadi selepas kewafatan Rasulullah. Kenapa? Kerana apabila nas Quran dan nas hadis itu tidak menjelaskan hukum tersebut, maka hendaklah ada seorang alim mengeluarkan hukum. Jika ada lebih daripada seorang alim, kadang-kadang terjadi keputusan hukum itu berbeza. Itu dimaksudkan dengan mazhab. Faham lagi? Okey. Allah kata faqta'u aydiyahuma. Itu jelas, tidak ada mazhab. Okey? Quran kata pencuri potong tangan keduanya. Baik, kat mana tangan nak potong? Situ mazhab. Sini ke, siku ke, atas lengan ke, kat kepala bau? Cik jawab, nak ikut Quran. Baca lah ayat. Nak kerak kat mana? Tak mau ikut ulama. Ulama beristihad, beri pandangan. Faham? Mau jual beli dengan tong. Waktu baik ayat Quran kata sah. Faham ni? Waktu baik hadisnya jual beli dengan tong. Boh dua ayat tu baik ayat kata. Halal ke haram jual beli lagu tu? Yang kata sah tu ulama ke Quran?
Tak mau ikut ulama, nak ikut Quran. Dah boleh beli ngetong. Mu beli ngetong boleh pula. Binawe ko. Jadi kalau bodoh jangan nak bodoh ke orang lain pula. Faham tak ke? Hang. Dia gitu. Nak ikut hadis-hadis mana pun nak ikut. Hadis Bukhari. Bukhari ulama. Kediang dah. Hadis Daruqutni ulama. Nasa'i ulama. Abu Daud ulama. Tak apa. Mu kena dengar diri Nabi sabda. Dah mu dengar tak? Mudah tak dengan Nabi? Faham? Dah ayat Quran tak mau ikut, tak bermakna tidak ikut penafsiran ulama. Tak boleh pakai kitab tafsir. Terus ayat Quran. Siapa sini nak terus ayat Quran? Quran mula dengan huruf benda. Benda bunyinya. Bismillah. Tu benda. Harah kosang ke harah ja? Orang jawab Bismillahirrahmanirrahim. Depan. Tu harah ja ke harah kosang? Dia dua. Harah ja, harah kosang. Harah ja ke harah kosang? Cik jawab seorang. Mau? Harah ja, harah kosang Dah tak mau ikut ulama. Nak ikut Quran. Harah ja, harah kosang. Harah ja. Ja asli, ja zaidah. Asliyah. Mana muta'ala? Ada? Tidak lari-lari habis hukum Quran. Faham? Lepas tu kena ada ulama' bagi ayat Quran. Penafsiran muktabar ni tau. Jangan tafsir ikut syekh ni. Rujukan Ibnu Katsir, Qurtubi, tafsir Baghawi, tafsir Fakhrul Razi, tafsir Nasafi, tafsir Jalalain Imam Suyuti. Takut kita tafsir ikut syekh. Faham tak? Siapa kat ayat-ayat tentang tasawuf pula tak boleh ikut syekh. Ni kitab rujukan begini. Takut punah kerana. Tentang ayat-ayat tentang tauhid mula dia baca dirilah Quran. Faham? 120,000 orang sahabat semuanya cakap Arab, muka Arab, hidung Arab, makan Arab. 18 orang atau 20 orang saja boleh tafsir Quran. Tak lain tak boleh, tak erti. Dah kita hak duduk sengah-ngah tak mau nak tafsir diri. Bisa ada sahabat. Faham tak ke? Jangan buat pelik ingat. Saya sokong MU, Manchester United fanatik. Baju sadar cara gelas semuanya ada gambar Red Devil, lambang syaitan. Bagaimana kedudukan saya? Awak adalah peminat kelab yang menggunakan lambang syaitan. Tapi awak bukan pemuja syaitan. Bang, cuma kalau dikatakan gambar hak pegang sudu garpu tu syaitan, wallahu a'lam syaitan ke tidak. Tapi bagi mereka devil, maksudnya satan. Tapi orang yang menggunakan lambang itu tengok tujuan dia. Kenapa? Kerana dia pakai baju MU je, ada lambang MU. Faham tak ke? Dia suka tak syaitan tak? Fattakhizuhu aduwa, jadikan syaitan itu sebagai musuh kamu. Cuma sebaiknya kalau ada gambar-gambar lagu tu tak payahlah. Faham tak ke? Cukup dengan kita minat saja. Jangan sampai ada benda-benda logo-logo yang meragukan kita. Okey. Soalan seterusnya. Saya simpan duit mata wang USD yang cukup nisab zakat. Patutnya saya keluarkan zakat setiap 1 Januari tiap tahun. Tapi tahun ini saya lupa, baru sekarang nak bayar zakat. Saya sekarang ada kata kena bayar zakat sebanyak USD mengikut kadar tukaran wang ketika saya nak bayar zakat. Dan ada kata saya kena ikut kadar tukaran wang pada 1 Januari. Kadar tukarannya memang berbeza banyak jugalah, yang mana betul pada ketika kita nak bayar zakat. Faham lagi? Dia akan larilah RM15, RM10. Dah? Sama macam kita berhutang. Kita berhutang itu 1 USD. Faham? Bila kita berhutang tahun 1982, 40 tahun lepas. Kita baru teringat nak 100 USD pada hari ini sama tak? Pada 82, tak sama. Dulu RM2.80, 1 US dollar. Sekarang RM4.70. Jadi dengan harga sekarang. Okey? Soalan seterusnya. Suami saya suka lepak di warung dengan geng dia. Rumah ada sapah berlambak-lambak. Anak kecil ramai, tak sempat saya nak urus seorang. Saya tak berani tegur. Tolong nasihat, dia ada mari malam ini.
Orang mana seorang angkat tangan. Dah. Jadi begitulah, kita orang laki-laki dia suka sembang-sembang. Tak ada salahnya pun. Tapi janganlah sampai maknanya apa benda ni kita sampai tak boleh nak tolong. Okey? Kalau kita tak buat, kita usahakan supaya ada orang yang membuat. Sebab tu kalau kita tak mampu nak settle, suami boleh dia mengupah orang. Contohnya digajikan orang untuk jaga rumah dia. Orang gaji bibik dan sebagainya. Itu pun dibolehkan. Faham? Kerana itu memberikan keringanan. Ramai orang suka pasang belendang atas kubur. Kubur jadi semakin sempit, menyukarkan kerja penggali kubur. Baik. Ulama berkhilaf pada soal buat belendang atau kepuk kubur. Pendapat yang ramai tidak membenarkan memasukkannya dalam binaan. Tapi sebahagian yang mengatakan dibolehkan dengan syarat tidak besar dan tidak ditanam dan mudah diangkat ketika nak gali kubur di sebelahnya. Jadi kita boleh ikut pandangan itu. Jangan kepuk yang besar. Kalau sampai ditanam, tertanam atau berat, menyusahkan orang nak angkat dan luas sehingga menyempitkan tanah kubur wakaf, hukumnya tetap haram. Ingat dah, buat binaan, kalau tanah sendiri makruh. Yang haram ni tanah kubur wakaf. Nah, mana binaan? Kalau kepuk yang diletak kotak gitu saja, lepuk gitu saja dan ringan, maka tidak masuk binaan. Faham lagi? Ini yang khilaf ulama. Yang tepi ada bing pula masuk batu mama, hak tu semua binaan haram. Nampak? Dah? Ini macam-macam kau pelik-pelik. Sini ada tak pelik-pelik? Dah? Ada? Tak ada tak? Saya bukan sekali pertama mari ni, kali ketiga. Mari semayang lah. Dah? Mari semayang. Dulu yang kita cerita dalam kuliah kena mengaji kubur tengah malam Jumaat. Kubur ni tahun 97. Faham? Yang patut mengajinya tu ialah Baba Supla, Tok Guru Pondok Bukit Jong. Tapi malam Jumaat tu dia ada kerja. Saya kena ganti. Duduk dalam pokok tu lah. Dengan daun-daun. Lambat bunyi serah tengok belakang. Faham? Dah pukul 12 malam. Siapa pukul 2 pagi. Nah, naik atas masjid, solat, ambil wuduk, nak balik. Nah. Waladhi. Dah gelap gugu. Biasa kubur kita Syekh Ibrahim untuk pelang, cerah, butuh sikal lalu apa semua kan, malam-malam. Sini gelap. Ingat dulu bawah pokok tu. Dengan yang daun jalan macam gelidah hatu. Betul tak? Nah, saya duduk dalam daun tu, kubur tu duduk dalam daun tu. Kena buat apa ni? Takkan nak tebang pokok. Nah. Jeng, kita hak tajwid tak apa betul. Apa hukum buka masjid dalam hukum buka aurat dalam masjid ketika orang tidak ada? Yang pertama kita kena faham makna aurat ialah anggota badan yang haram kita dedahkan atau dilihat oleh orang yang haram lihat. Jadi kalau kita bukakan anggota badan kita kepada bukan orang, hukumnya tidak haram. Contoh bukan orang, ditunjuk aurat dia kepada basikal dia. Faham lagi? Tidak haram. Atau ditunjuk ke hayawan. Tak haram. Dia pergi kat kandang lembu, dia pun akak kain. Lembu mari belaka. Bodoh. Faham? Bodoh je lah. Tapi tidaklah haram. Kerana apa? Kerana makna aurat itu dia anggota badan yang haram dilihat oleh orang yang haram melihat. Dia buka aurat pada orang yang tak haram lihat. Contoh isteri dia, maka tidak berdosa. Faham? Kerana suami isteri bila akad nikah tidak ada aurat. Faham lagi? Baik. Bila duduk dalam masjid tidak ada orang. Walaupun begitu fuqaha sebahagiannya menghukumkan dengan haram bertelanjang di dalam masjid. Faham lagi? Yang dikatakan harus itu ialah ta'ari fil bait. Duduk dalam rumah. Dia panas sangat dia pun telanjang. Buka kipas dak dia apa panas lagi telanjang. Tak, tidak ada orang yang haram lihat. Harus.
Nah, di luar rumah makruh walaupun tak ada orang. Pasal dia duduk dalam negeri Terengganu hidup seorang. Dia mesin rumput lanjang dua. Pokoknya makruh. Kerana jika ditakdirkan ada orang, maka dia tidak sempat untuk menutup aurat. Faham? Adapun dalam rumah dia terkunci. Jadi kalau kita maksudkan di sini ialah Tok Imam duduk dalam bilik Tok Imam, dia selok kain kerana panas ke, itu tidaklah haram. Masuk dalam masjid ni dalam ruang yang ada orang, pada ketika itu orang belum ada. Orang boleh jadi ada, itu jadi haram. Faham lagi? Saya ada kawan, dia tunjuk sama hadiah yang suami dia bagi, mahal-mahal. Makan sedap-sedap, melancong. Soho lah jaya, anak berjaya periksa dalam FB. Tapi dia mesti tulis syukur dengan nikmat Allah. Terima kasih suamiku sayang. Kadang-kadang saya dan kawan-kawan rasa nak muntah. Berdosa saya nak kawan-kawan saya. Dia begini, tidaklah salah kita menunjukkan nikmat, tetapi bergantung ketujuan. Al-umuru bimaqasidiha. Perkara-perkara yang kita lakukan ini sebenarnya bergantung pada tujuan kita. Tak? Kalau tujuan hari-hari kita duk tunjuk dengan kehebatan kita, apa tujuan? Itu goliknya tujuan kita nak tunjuk hebat. Itu yang dilarang. Takut jadi rosak hati kita. Faham lagi? Orang pula jadi kalau berlebih-lebihan, bukan tak boleh, tapi innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah Taala tak suka jika berlebih-lebihan. Maknanya kawallah, jangan sampai berlebih-lebihan. Okey? Orang pun lugar tengok. Saya singgah solat di masjid, ada berapa jemaah sembang kuat sampai habis habis imam berdoa. Saya rasa terganggu. Bila saya komplain ahli jemaah tertahan itu, mereka kata AJK masjid pun tak berani tegur. Patutnya AJK masjid ambil peranan. Baik, AJK tak berani tegur, ada beberapa orang yang suka bersembang. Kalau AJK tak berani tegur, suruh orang yang berani tegur. Faham lagi? Cari orang dalam kampung siapa yang berani, suruh mereka tegur. Jangan biarkan. Lama-lama dia jadi barah, jadi bising habis. Orang ada berdoa ni wah. Orang amin. Nak tegur tak berani pasal tubuh ayah anda belaka. Tekuk macam dengan umbinya belaka. Nak tegur kan ni? AJK macam korok kering. Kering gitu. Faham lagi? Memang tak berani nak tegur. Jadi carilah orang yang berani. InsyaAllah ada orang yang berani tegur. Boleh tak solat jamak Johor dengan asar pada hari yang saya kena dialisis shift 3 hingga 7 petang? Jika tidak jamak, pastinya saya akan terlepas dari solat asar. Dalam mazhab Malik boleh. Jumhur ulama tak boleh kerana sakit tadi. Jadi kita semayang macam biasa. Bila tak selesai lagi, maka diberi kelonggaran. Kita semayang selepas selesai. Itu dalam mazhab Syafi'i. Okey? Ataupun kita semayang pada hujung-hujung. Untuk buat 2 waktu dalam masa yang dekat, tapi waktu yang masing-masing. Sebab apa? Sebab dia daripada 3 petang sampai ke 7 malam. Jadi belum masuk asar. Asar tu macam mana? Jadi asar itu boleh dibuat selepas selesai pukul 7. Maknanya qadanya itu tidak berdosa. Faham lagi? Kerana dia sedang berubat. Berubat yang dia tak boleh bangun untuk mengerjakan solat. Okey? Sama macam kerja doktor. Bukan semua kerja doktor boleh tinggalkan solat. Tapi kalau darurah boleh. Contoh sedang belah perut orang, belah jantung orang, coronary bypass dan sebagainya. Jenis waktu tubik jantung dan sebagainya. Bukan solat qadha, bukan solat jamak dalam mazhab Syafi'i. Tapi buat macam biasa. Kalau kata pembedahan berlaku pukul 4 belum asar lagi, tiba-tiba tak dang siap. Faham? Maka tak apa, dia tak solat lagi asar. Selepas siap dijahit pesakit itu, faham? Dia qadha dalam waktu maghrib. Mana tak wajib tinggalkan kawan itu tengah belah berlubang jatuh duduk atas meja, kena mayang asar kat ramai-ramai. Pas mayang asar mari tengok jatuh bang kucing. Faham lagi? Kejar juga suti hospital. Faham lagi? Soalan seterusnya. Mana lebih utama, solat tahiyat masjid atau sunat qabliyah? Bila saya tiba masjid, berapa minit azan dilaungkan? Waktu ada 3 minit saja. Kalau boleh buat dua-dualah afdal, mulakan dengan tahiyat masjid.
Kalau sempat satu saja, cukup dengan qabliyah. Faham tak? Kerana bila kita semayang sunat, sebelum zuhur, contoh, dikira juga kita sebagai tahiyatul masjid. Solat itu dikira tahiyat masjid. Kenapa Ustaz selalu kata orang yang buat dosa akan masuk neraka? Sedangkan syurga itu hak dan ketentuan Allah. Orang dapat masuk syurga pun atas rahmat Allah. Bolehkah Ustaz jelaskan? Ustaz-ustaz ni, dia kalau buat gini masuk neraka, buat gini masuk neraka, bukan dia yang kata. Nabi yang suruh kata. Faham lagi? Nah, contohnya orang perempuan yang dedah aurat masuk neraka. Ada orang marah, dia tanya, apa Ustaz kata masuk neraka? Ustaz tak tahu lagi masuk neraka ke tak? Lah, dah tu Ustaz tu bukan kerja welding. Kerja Ustaz ni bukan faham lagi? Bukan welding exhaust, bukan pasang mozaik. Dia menyampaikan hukum. Faham? Hukum di dunia, hukum di akhirat. Nabi kata mana? Balighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang aku sampaikan walaupun sepatah ayat. Nabi sampai apa? Contoh dalam bab ini. Simpani min ahli nar, dua golongan ahli neraka. Pertama, nisaun khasiyatun asiyatun. Nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun. Perempuan yang pakai baju tapi telanjang. Min ahli nar, ahli neraka, member of the hell. Jadi ustaz bukan bola perempuan yang pakai baju tapi telanjang, maksudnya dedak aurat, masuk neraka. Faham lagi? Yang tak bolehnya Nabi kata masuk syurga, ustaz kata masuk neraka. Baru tak boleh. Nabi kata orang yang makan harta yang haram masuk neraka. Ustaz kata tak boleh kata masuk neraka. Nanti netizen marah. Kena kata tak tahu lagi lah masuk mana-mana. Nabi kata kullu lahmin nabata min haram atau min suhtin fanaru aulabi. Setiap tubuh yang dagingnya masuk makanan yang haram, maka dia akan masuk neraka. Ustaz kata tak boleh kata masuk neraka walaupun Nabi kata, sebab nanti orang marah. Gitu. Jadi orang yang makan haram tak tahu lagi lah nak pergi mana-mana. Gitu. Ke kena kata masuk neraka? Jadi kita pula pandai pada orang. Seorang hafiz mulia di akhirat, ibu bapa dapat syafaat. Anak hafiz Quran. Bagaimana jika anak hafiz Quran itu sombong, riak, ahli keluarga sebab dia kerja hafiz dalam keluarga, acap kali menipu orang dalam perniagaan, tak bayar hutang orang, cakap kasut ibu bapa. Adakah jadi matematik ahli syurga? Begini maksudnya, orang yang mengerjakan solat, dia dapat masuk syurga. Bukan maksudnya, walaupun dia membunuh orang, tak. Maksudnya dia tidak melakukan dosa yang lain. Jadi dengan hafiz dia membaca Quran, mulai Quran dalam hatinya itu, dia akan dapat syafaat pada hari kiamat. Bukan maksudnya dia boleh merogol, boleh menipu, tak. Dia tidak melakukan dosa yang lain. Maka dia dapat keistimewaan, hafiznya itu membawanya ke syurga. Kalau dia dah melakukan dosa-dosa besar yang lain, dia akan dibicarakan. Dia tak dapat keistimewaan itu. Faham lagi? Bagaimana kita nak akad jual beli pinjaman dengan bank tu elakkan dia terlibat dengan riba? Ada helah tak? Tidak helah. Begini. Kita nak beli rumah tak mampu. Apa harga rumah? 200,000. Mana nak ambil duit kita? Kita kena pinjam dengan bank baru boleh beli. Faham? Maka caranya ada dua. Satu halal, satu haram. Yang mana haramnya? Kita pergi pinjam dengan bank. Bank kata boleh nak pinjam 200,000, bunganya 20%. Nanti kena bayar jadi 260,000. Maka kullu qadin yajuru nafa'a fa huwa riba. Setiap beri hutang kau nak tarik keuntungan daripada beri pinjam, itulah riba namanya. Tak boleh lagu tu, itu haram. Dan cara yang halal iaitu kita bawa pemaju tuan rumah 200,000 tadi, suruh bank beli. Bank tu belilah 200,000. Bila dah bank beli, jadi hak siapa? Rumah tu. Hak bank. Pemaju baliklah dapat dah duit. Kita pula berurusan dengan bank. Saya nak beli rumah ini dengan angsuran. Bank kata boleh 300,000, 500 sebulan bayar. Jadi itu tidak ada riba. Bank beli 200,000, jual 300,000. Tidak ada riba. Kita bayar dengan angsuran. Faham lagi?
Ramai ustaz sekarang suka sebarkan pendapat yang pelik, yang minoriti, menyebabkan perbalahan dalam masyarakat. Itu masalah. Nak tunjuk pandai, nak tunjuk hebat, nak boleh tahu hak pelik-pelik. Nak. Jadi masalah. Jadi. Nak. Benda hak orang ramai molek-molek ada. Jadi masalah. Macam contoh hadis dhaif. Hadis dhaif ni pendapat jumhur ulama boleh diamalkan. Mari seko di ustaz kata haram amal, sesat dan sebagainya. Punah habis masyarakat, balah habis. Pada hadis dhaif ni harus amalkan. Imam Nawawi sebut awal lagi dalam mukadimah kitab Al-Azkar. Dia kata yajuzul amalu bil hadis dhaif inda jamaahiril fuqaha wal muhaddisin. Harus mengamalkan hadis dhaif di sisi majoriti ulama fiqh dan majoriti ulama hadis. Itu pendapat majoriti. Tapi pendapat ini tidak disebarkan. Disebarkan haram beramal dengan hadis dhaif. Jadi punah ganuh habis orang. Betul tak? Subhana rabbiyal a'lami wa bihamdih. Ada wa bihamdih tu belakang. Kemudian sujud pula subhana rabbiyal a'lami wa bihamdih. Ada beberapa ekor ustaz khabar haram tambah wa bihamdih. Ekor senang pasal apa? Nak menyesatkan orang lain. Sedangkan hadis itu hadis sahih. Dikabarkan hadis tidak ada hadis dan sebagainya. Kita dengar tak ada hadis. Oi, ngaji Madinah ni hebat ni. Boleh pakai ni. Tak ada hadis gua ni, tak ada hadis dalam rumah dia. Dia kitab tak cukup. Faham lagi? Jadi disampaikan pandangan yang minoriti. Kita jadi mangsa orang awam. Betul tak? Apakah itu anak tiri? Baik. Panjang lagi ni. Sikit lagi dah. Anak tiri ni begini. Anak itu dilahirkan oleh bekas isteri kita ataupun isteri kita sebelum dia berkahwin dengan kita ataupun suami. Contoh, kita berkahwin dengan janda yang ada anak. Faham lagi? Bila kita bertunang, orang itu masih lagi janda. Tapi bila kita dah akad nikah, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu, janda itu namanya isteri, tak lagi janda. Faham? Setelah akad nikah. Dan anak janda itu sudah berstatus anak isteri kita. Kan anak tiri. Bila kita kahwin dengan mak, anak isteri kita. Tetapi lepas malam karang pukul 10 malam, kita jimak mak dia. Contoh. Siang kahwin. Faham? Lepas kahwin, janda jadi isteri kita. Anak janda jadi anak isteri kita. Faham lagi? Malam karang pukul 10, kita jimak isteri kita. Mak dia itulah. Faham? Pukul 8 pun tak apa. Atas kandokmu lah. Wak contoh pukul 10. Bak lagi dia tanyalah kalau pukul 9. Pula dah. Kau anda mau wak contoh je. Faham? Bila jimak isteri kita, mak budak tu, maka anak itu sudah jadi anak tiri. Sebab kita jimak mak. Faham lagi? Okey, itu yang kedua. Kita ni orang Sungai Rengah. Faham? Kahwin dengan orang Kepung. Faham? Tak boleh anak. Okey? Tak boleh anak. Tak ada zuriat. Contoh. Setelah setahun berkahwin, berpisah. Janda kita hak Kepung ni, dia kahwin pula dengan orang Ngecang. JKK. Contohlah contoh. Faham? Boleh anak. Anak tinggi kita tu. Ingat tak? Faham lagi ya? Anak tinggi tu. Pasal apa? Mak dia kita jimak dah gitu. Masa jadi bini kita. Ke tak faham tahun depan boleh budak seorang dia anak tinggi. Bukanlah orang panggil anak tinggi, tapi menempati anak tiri lah. Faham tak kena reti lah. Boleh tak nikah dengan dia? Tak boleh lah, mak kita jimak dah. Faham? Jadi kedudukan di dalam keluarga dia macam mana anak tiri? Aurat dia. Anak tiri macam anak sendiri. Mak tiri macam mak sendiri. Mak kita mati dah, COVID. Ayah kita nikah lain. Mak tiri.
Dah aurat dia gua ni. Macam mak kita, dak wajib ya bertudung. Rambutnya tidak aurat. Auratnya depan kita, macam kita di depan mak kita lah. Faham? Ha. Dia cerai dengan ayah kita, kita boleh nikah dengan mak tiri? Tak boleh. Faham? Cuma tak makan saka kalau mak tiri mati. Faham? Kita makan saka mak kandung. Betulkah seorang itu akan dibangkit hari kiamat bersama dengan pemimpin dan orang yang dia kasih, dipolong di dalam dunia? Kalau saya kasih ulama, adakah saya akan bersama ulama? Jika saya kasih follower kepada ketua parti saya, adakah saya akan bangkit bersama ketua saya? Dia begini, maksud kita akan bangkit bersama ini ialah orang yang kita beri ketaatan, kita setia kepada dia. Faham lagi? Atau orang yang kita sangat kasih kepada dia sehingga kita mengikut perbuatan. Kasih semata-mata tak akan bersama. Sebab tu Firaun ni dia derhaka kepada Allah. Qarun derhaka kepada Allah. Haman derhaka kepada Allah. Ubay bin Khalaf, bapa munafikin, derhaka kepada Allah. Nah, mereka semua ni tidak mengerjakan solat. Sebab tu dia kata man lam yuhafiz 'alaiha fala burhanun lahu yaumal qiyamah wala nur. Barang siapa yang tidak menjaga solat, tidak menunaikan solat, maka hari kiamat nanti dia tidak ada petanda, dia tidak ada cahaya. Wa kana ma'a Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan dia akan bersama dengan orang-orang yang derhaka pada Allah, iaitu Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Faham lagi? Kenapa? Perbuatannya sama. Lepas tu dia kata Nabi, innaka ma'an man ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu kasih. Mana kalau kamu kasih kepada aku, kamu bersama aku. Kamu kasih kepada Abu Jahal, kamu bersama Abu Jahal. Jadi pilihlah kita nak bersama siapa. Ulama, kita kasih ke dia, insya-Allah kita bersama dengan ulama. Tapi jaga dia kewajipan yang Allah pertukan. Ni mayan dak judi nombor ekor penuh dalam kocek. Daun ketung penuh dalam kocek. Faham? Lepas tu kasih ke ulama. Takut dapat kelebihan kasih saja, tak dapat bersama mereka. Soalan seterusnya. Ada orang kata jika imam tak baca surah sajadah, solat subuh bagi jemaat, kurang afdal. Betul atau tidak? Tak betul. Yang betulnya, solat itu seperti biasa. Jika kita tambahkan kelebihan itu dengan membaca surah-surah yang tertentu. Antara surah yang dibaca ialah surah Alif Lam Mim sajadah, menambah fadilat. Jangan kata orang yang tak baca sujud sajadah itu, orang itu hilang fadilat. Faham lagi? Jadi kita sentiasa nak kelebihan. Maka kelebihan itu kadang-kadang di dalam surahnya, kadang-kadang dengan zikir kita, kadang-kadang doa kita sebelum daripada salam, kadang-kadang dengan keikhlasan kita, menandingi keikhlasan kita sebelum ini pada solat-solat yang lain. Soalan seterusnya, ada orang larang kita panggil orang kafir itu kafir. Kita kena panggil non-Muslim. Dan dalam Quran sebut orang kafir. Macam mana tu? Dia begini, sebab mereka tak faham. Berilah kepahaman. Orang kafir itu bukan makna pencuri, bukan perogol. Faham lagi? Orang kafir itu makna orang yang tidak mahu memeluk Islam. Jadi betul lah. Faham? Dia katakan orang Yahudi itu orang kafir, orang Kristian itu orang kafir. Bukan makna mereka pencuri buah, pencuri tanah, pencuri bangunan. Bukan. Makna mereka orang yang tidak mahu memeluk Islam atau engkar kepada ketuhanan Allah. Jadi hak mana? Nak panggil non-Muslim ke nak panggil orang kafir? Dua-dua tu betul lah. Non-Muslim tu makna kafir lah. Kafir itu non-Muslim. Jadi kamu nak kata hak mana? Pilih je lah. Kalau kata tak boleh panggil, tak boleh guna. Allah suruh panggil. Qul ya ayyuhal kafirun. Katalah, wahai orang-orang kafir. Panggilan lembut kan tu. Wahai orang-orang kafir. Bukan marah. Ada orang beri kuliah bersemangat dalam TV sambil menangis-nangis, tapi tidak terkesan kepada penonton. Mungkin sebab kuliahnya bukan dari hatinya.
atau lakonan semata-mata menarik penonton. Dia kata ada penceramah dalam TV yang bersemangat sampai menangis-nangis nak berceramah, tapi penonton tak terkesan pun hatinya. Adakah kerana hati penceramah itu tidak betul? Yang tak betulnya hati penonton, bukan hati penceramah. Kita tak tahu hati dia, jadi kita bersangka baik. Faham lagi? Husnuzan ni kita tak terkesan, mungkin hati kita keras. Kita tahu tak hati kita? Kita mana lebih tahu, hati kita ke hati penceramah? Hati kita. Nampak? Sahibul bait a'lamu bima fi. Tuan rumah lebih tahu apa yang ada dalam rumah. Mana tuan badan lebih mengerti. Jadi antara kita sangka baik itu ialah kita sangka baik kepada penceramah, dan kita yang hati kita yang keras tak dapat terbuka hati nak walaupun diceramah sedemikian rupa. Faham lagi? Itu cara dia. Nah. Macam mana nak ingat semua sampai jadi macam ustaz boleh jawab semua soalan? Ada tak tekniknya? Tidak ada teknik. Sebab kamu semua orang awam. Soalannya mudah. Dan dah 20 tahun soalan yang sama, berpusing-pusing. Jadi kita boleh jawab lah. Cuba suruh Tok Guru mari tanya. Awal aku lari dah. Lagi. Nah, kerana soalan orang alim, soalan Tok Guru, soalan ulama itu memang payah. Kerana tinggi ilmu mereka itu. Orang awam tanya gitu lah. Tanya ketua, tarik kain, atau jual pisang, atau bercabut kata basikal. Faham lagi? Nah, benda yang mudah. Nah, jadi soalan yang mudah, bila boleh jawab, tidak dikatakan orang itu alim. Bang, orang alim sebenarnya mereka boleh menjawab soalan-soalan yang payah. Faham lagi? Soalan seterusnya. Apakah perangai isteri yang tak wajib kita beri nafkah? Derhaka lah. Menyakitkan nanti suami, jenis merosakkan maruah suami, mengaibkan suami. Nah, jenis wah. Jadi orang perempuan nasihatlah. Walaupun kita tak rasa takut, tapi latihlah kita hormat suami. Orang perempuan ni Nabi kata dia jadi pada tulang yang bengkok. Innal mar'ata khuliqat min di'lil a'la. Sesungguhnya orang perempuan itu dijadikan tulang yang paling bengkok. Nabi kata kalau kamu tak ajar, tak larang, dia makin bengkok. Tapi kalau kamu banyak sangat melarang, keras sangat, dia patah. Maka jangan lebih-lebih sangat. Sedang-sedang saja maksudnya. Begitu. Faham lagi? Sebab mereka ni tidak ada malu. Contoh kalau kita baloh dengan dia kat kereta lah. Betul tak? Tak ada masuk dalam rumah. Kereta pun dia pun tiba-tiba jirang balik. Masuk kereta sebelah. Kita senyap ke kita baloh lagi? Dia masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah dia. Oh, tengok dorang. Apa? Dia tengok. Kalau kau puan, betul tak? Wah tu kita nak pergi wah tu. Bang, kita malu ke jirang. Dia tak malu tak? Tak, apa takut benda? Apa? Dia tu jirang tengok dah. Tak apa tengok orang, cakap apa korang? Dia nak baloh kau. Betul tak? Ke tak betul Betul tak? Kuat kau sikit, betul tak? Tak. Minta lah kau puan, tapi gitulah tabiat dia. Time olek ngak. Tak? Jadi kita ada buah segang tu ada lagi. Nak, pasal jirang balik ni. Takut dengar kita. Dia ada Apa? Ni lari ya. Kacau. Dah nampak dah. Tu. Tapi jangan marah lebih-lebih sangat. Ni pasal dia bengkok tulang. Dia ready made dia mari ni, dipok setting mari kilang tu barang belok dah. Faham lagi? Jadi susah Nak, jangan ambil perhatian sangatlah. Kayu kita order setang. Orang mari atas kayu setang. Jadi papang hok luruh. Senang nak masuk dalam rumah. Pasal luruh. Tapi kalau sebatang kayu belok, senang nak sipang. Payah belok belok kali kayu. Gitulah bini kita. Barang payah tu. Betul tak? Kalau dua kayu belok. Saya beli mainan duit saya untuk anak. Bila saya jual balik sebab tak pakai dah duit itu, jadi duit itu saya untuk saya atau untuk anak?
Kalau mainan itu kita hadiah dah kepada anak, maka jadi hak dia. Kita beli benda lain untuk dia. Kalau kita beri pinjam, maka hak kita jual, dapat ke kita. Okey? Hukum baca kuat bagi orang perempuan. Tengok, kalau semayang baca kuat, dia pun pergi baca kuat. Ada tak orang lelaki? Tak ada, dalam rumah dia saja. Hukumnya, kalau baca kuat sekadar dengan dalam rumah, tidak diharamkan. Yang haram itu baca kuat sampai keluar suti kapur dengar. Faham? Jenis rapang jenis baca Yasin. Pakai speaker dengar kat luar. Marhaban rapang. Dia ni tak ada dah lelaki marhaban. Rapang ni. Dulu lelaki lu. Haji Yusuf, Haji Mak, Haji Mang, Haji Weh, marhaban. Dia ni Hajjah Fatimah. Al-jannatu wa na'imuha. Tok siap. Allah. Faham tak? Jadi fitnah. Faham lagi? Nampak? Takut dia meruntun jiwa. Jadi jangan kuat sangat sampai jiran-jiran dengar bacaan semayang kita. Bukan larang. Dia sudah taubat dan usaha, tapi beberapa bulan terjatuh buat lagi. Taubat dan usaha 2 kali. Kerana taubat dan usaha itu tak syarat sekali. Dia bukan macam akikah sekali seumur hidup. Taubat dan usaha itu berulang-ulang. 2 bulan pula buat pula doa. Buat pula dosa. Taubat dan usaha pula 2 bulan lagi. Okey? Jangan berhenti taubat. Arwah suami nak minta maaf ke mana? Dulu saya deraka kepada dia. Gini, kalau kita nak minta maaf kepada seseorang, dia syarat dia, orang itu mesti hidup. Jika dia sudah mati, tak boleh lagi minta maaf. Melainkan wajib kena tunggu dia hidup sekali lagi. Bila? Di akhirat maksudnya. Berarti orang yang telah mati, kita dah minta maaf, tidak selesai kes. Walaupun mengambil taubat bersungguh-sungguh dalam Kaabah, tubik air mata darah, tak selesai. Tunggu dia bangun balik di mahsyar dan dipanggil balik untuk selesaikan kes. Faham lagi? Sebab syarat nak minta maaf, minta halal, mesti orang itu mesti hidup. Sama ada hidup di dunia boleh, atau hidup di akhirat. Hidup di barzah tak boleh. Dan kita nak pergi kubur dia, kita minta maaf, boleh, silakan. Keputusan tahu tak tahu, akhirat. Bukan tahu kubur, maaf dah, bunyi ku atu nesang, berapok mbau. Faham lagi? Kita buat makanan lantai puai, lepas tu campur dengan barang orang kafir, dah haram di dalam peti yang sama. Jawabnya dia tidak masuk. Walaupun dia berbuat lagu tu, dia tak masuk. Contohnya ini air lemonade, air mineral, sebelahnya botol bir. Faham? Maka walaupun satu peti dia air bir najis itu tak masuk dalam botol kita. Cuma sunat kita basuh di bahagian luar ini. Okey? Tapi kalau dalam satu tupperware ayam kita daging babi dia balik awal tu. Faham lagi? Kerana bila bersentuh mutan najis. Faksiluhu sama'a, wajib basuh 7 kali. Okey ni. Apa guna hukum video ustaz dalam YouTube official ustaz? Kita edit balik, letak di TikTok saya. Dan saya sebarkan dakwah. Bolehkah? Dia ambil video ustaz lain, dia potong-potong, dia sebar dalam TikTok. Apakah tujuannya? Tujuan dia, tengoklah. Kalau tujuan kerana menyebarkan dakwah, mungkin dibolehkan. Tapi tujuannya supaya dia dapat juga dibayaran daripada TikTok. Itu masalah. Betul tak? YouTube ni 1000 orang, 3 riyal. 1000 view, 3 riyal. 2000 view, 6 riyal. 10,000 view, bayang. Nak? Jadi kalau awak nak dapat bayaran, beritahu pada ustaz, saya memang nak dapat bayaran. Tak, kerana saya tidak ada sumber pendapatan. Tak ada, silakan. Sila. Boleh. Tak? Tapi kalau bukan nak dapatkan bayaran, nak kembangkan lagi dakwah, dipersilakan. Soalan yang seterusnya sikit lagi. Ada satu tempat dibuat sembelih korban sebanyak 5 ekor. Bayaran sama, iaitu RM800 sebahagian. Lepas sembelih dilapah daging diagih sama rata pada 35 orang. Daging itu dicampur macam 5 ekor. Tak boleh, mana boleh campur? Dah lembu dia mana? Yang bolehnya begini.
Kita niat belaka dah atas lembu masing-masing. Kemudian kita reda untuk disedekahkan semuanya. Dengan syarat sebahagian daripada lembu kita itu daging mentahnya mesti diberikan pada orang miskin. Baru boleh. Sebab kita bila kita masuk korban tak wajib kita ambil. Sunat kita ambil untuk makan sedikit. Faham lagi? Jadi kalau pihak yang menyembelih menguruskan sembelihan, dia kata 5 ekor ini kita akan campur buat sekaligus. Tak? Boleh. Tapi syarat ingat, atas setiap seekor itu ada 7 bahagian. Setiap satu bahagian mesti ada bahagian daging yang mentah diberi sedikit pada orang miskin. Mungkin kena pastikan atas seekor lembu ada 7 bahagian, 7 setiap satu bahagian ada sedikit beri mentah pada orang miskin. Jangan pakai capur sekaligus. Nanti bahagian dia ada yang dapat pada orang miskin, bahagian kita tak ada dapat pada orang miskin. Tak sah korban. Nampak lagi? Ibu tunggal kena cerai. Sebelum kena cerai sebelum dihina, dicaci sebab gemuk dan hitam oleh suaminya dalam TikTok. Kononnya lepas kena cerai barulah hidupnya bahagia. Jadi putih, kurus dan sebagainya. Tak tahulah macam-macam hal ini. Dia kahwin dengan isteri dia, bila tak bercerai dia tak kata pun. Bila dah bercerai dia kata bini dia hitam. Faham lagi? Jadi kalau kita hitam tu, orang tu hitam ke tak hitam? Itu dia berkata perkara hakikat. Tapi kalau berkata hitam tu perkara yang mengaibkan, hukumnya haram. Sebenarnya gemuk itu bukanlah mencerca, gemuk itu menerangkan. Orang mana yang mari rumah kamu tadi hak gemuk tu? Tak salah. Tapi sekarang gemuk itu sudah jadi sebagai menghina. Itu yang jadi salah. Nampak? Orang mana sepak darah tu, kepala botak. Kepala botak tu bukan aib. Memang kepala dia botak. Faham? Tapi sekarang bila kata kepala botak orang marah. Maka kalau benda yang orang marah, tak payah kita sebutlah. Yang mungkin kata bini mu gemuk, apa mu nikah dengan dia? Lepas tu mu kata gemuk pula. Tahu tak? Mu kata, itu mu tak kata hitam. Bila balas mu kata hitam. Jahat laki lagu ni. Tak usah caralah kau tak. Dah mu bercerai tu duduk molek-molek. Ingatlah bila kita bercerai, kita tidak menghuduhkan pasangan kita. Mudah-mudahan kita dapat keampunan Allah. Soalan seterusnya, bagaimana nak basuh najis? Contoh air kecil yang ada di atas lantai tengah-tengah kawasan dalam rumah. Wajib dengan lalukan air pada bilasan yang akhir. Kalau tak mampu, maka kita angkat air itu dengan 3 kali jirus, 3 kali diangkat dengan menggunakan kain. Maknanya kita ambil dulu najis, lepas tu kita basuh, konyoh biar langgar, letakkan air, ambil dengan kain. Letak air yang kedua, ambil dengan kain. Letak air yang ketiga, ambil dengan kain. Lepas tu tunggu sampai kering. Kalau tak kering, kita pijak, dia berjakit. Bila kering itu, dalam katanya Syekh Sukhri, diberi kelonggaran, diberi kemaafan. Faham lagi? Takbir raya baru ini adakah selepas solat sunat duha ke atau solat sunat yang lain? Selepas solat fardu. Selepas solat fardu, esok raya, hari ini subuh start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus. Paloho, pasar, pagari, paisa, esok, pas subuh pagi raya. Lepas tu paloho. Sampai pada hari yang ke-13 Zulhijjah. Hari Rabu lah yang terakhir sekali. Selepas mayang asar, last. Mayang asar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Garik garang, tak dah. Tapi kalau Tok Imam bahang garik, tidaklah haram. Tapi tidak disunatkan. Okey? Soalan yang ketiga sebelum akhir. Bayi lahir bukan Islam. Bila sudah dewasa, adakah kena mengucap syahadah? Kalau dia duduk dengan orang kafir, kena mengucap syahadah. Kalau dia duduk dan dibela oleh orang Islam, tidak wajib mengucap syahadah. Kerana apa? Kerana kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi itu bersih ketika lahirnya. Atas mana dia duduk? Fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Ibu bapa lah yang menjadikan anak itu Yahudi atau Nasara atau Majusi. Faham? Jadi kalau kita yang bela dia, ambil mak bapak dia kafir, Kristian, lahirkan dia, kita pun ambil bela kita, duduk dengan kita. Tak wajib dah mengucap 2 kalimah syahadah bila dia masuk umur balik. Faham?
dia telah menjadi Islam. Dan kalau dia duduk dengan orang kafir, duduk dengan kafir pun dia telah Islam. Cuma dikatakan anak orang kafir. Lepas tu tidak dikatakan kafir menurut pendapat jumhur ulama kepada anak orang kafir yang belum baligh. Nabi kata rufi'al qalam an salasin anis sabiyyi hatta yablugha. Tidak ditulis dosa pahala termasuk kafir atau tidak dari 3 golongan. Pertama, budak yang baru lahir sampailah dia baligh. Faham? Kita kalau anak orang kafir panggil kafir. Gigi kedai Cina, kedai motosikal. Ayah ada rumah, anak tu sekolah tadika, anak orang kafir. Kafir macam boleh ada panggil gitu. Faham tak? Dia tidak kafir, dia anak orang kafir. Okey? Kerana fitrah. Ra'i ke Nabi katalah fitrah tu makna bersih. Nak, lepas tu pendapat jumhur ulama mereka di dalam syurga. Mana? Mati kecek lah. Ini doa ni kita ambil nama. Soalan yang kedua sebelum akhir. Beza masbuk dengan muwafiq. Masbuk ni bila kita takbir, Allahu Akbar, takbir sembahyang tu dah. Lepas takbir tu, kita tidak ada sempat masa nak baca habis Fatihah sebelum imam rakaat. Contohnya imam memula baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun takbir dia ada tak? Allahu Akbar. Tema inna a'tainakal kausar. Dang tak? 3 ayat. Kita baru nak baca Fatihah. Dan imam rakaat dulu ke kita habis Fatihah dulu? Rakaat tak? Itu kita hukum masbuk mansubika minal imam, orang yang sudah ketinggalan daripada imam. Faham tak? Tapi kalau muwafiq apa maknanya? Muwafiq ialah orang yang jadi makmum selepas dia takbir Allahu Akbar, dia ada ruang yang cukup untuk habiskan Fatihah sebelum imam rakaat. Walaupun sejam dia datang lewat. Sebab tu salah kita kata masbuk orang datang lewat, muwafiq orang datang awal. Bukan salah mana, tak tepat. Sebab kadang-kadang kita mari lewat pun sejam daripada takbir imam, kita muwafiq. Contoh imam qomat, imam takbir Allahu Akbar, sembahyang isya contoh. Kita duduk mandi junub lagi. Tok imam Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah. Kita sabung. Faham tak contoh ni? Bila kita habis sembahyang, amin ramai-ramai di masjid. Faham tak contoh? Okey? Kita bila habis kita pun lah. Faham? Nak naik mandi. Nak? Tengah-tengah lak. Tu imam Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Baqarah dia baca mana tu? Baqarah ni dalam 3 jam baru selesai. Kita pun pakai jubah, pakai kain apa semua, start mutu dak hidup. Pelak cabut pula ketonyoh kertas pasir pula. Faham tak lagi? Tu imam baru ayat yang ke-7 surah Baqarah. Kita masuk pula start hidup. Kita pun jalan sampai tengah jalan tu imam baru ayat yang ke-29. Faham tak lagi? Contoh, faham tak lagi? Kita lah dah ingat pula bawa emas. Tak ke topeng. Kona pula balik ambil topeng. Faham tak lagi? Musim Covid. Nah, ambil topeng pergi semula nak sapa di masjid tu imam baru ayat yang ke-80 surah Al-Baqarah. Dang tak kita? Dang tak? Masbuk. Sejam lebih tinggal. Faham tak lagi? Masbuk. Maaf. Muwafiq. Okey? Muwafiq. Bukan masbuk. Muwafiq. Okey? Kerana apa? Kita takbir Allahu Akbar. Tu imam baru ayat kursi. Nampak? Ada sejam 18 minit lagi. Baru amanar rasul. Nampak tak? Itu muwafiq. Faham lagi ya? Baik. Soalan yang terakhir. Lebih ni ustaz lain jawablah lebih baik.
berulang tempat kerja 100 km setiap hari. Boleh jamak qasar di pejabat setiap hari? Kalau seorang itu meninggal di daerah negeri lain, adakah perlu dilakukan sebelum pindah mayat? Mati di Kuala Lumpur, nak balikkan mayat di Terengganu, wajib dimandikan di sana. Faham? Di tempat berlaku kematian tu dimandikan. Wajib dimandikan. Nampak? Sebab kita banyak pindah mayat saja. Sedangkan kewajipan memandikan mayat, mengkapankan itu ialah pada tempat hilang nyawa itu. Okey, baru dipindahkan. Atau kau yang mengatakan boleh dipindahkan selama mana tidak sampai berubah bau mayat. Kalau pindah itu jaraknya sampai berbau mayat, haram pindahkan. Ini berlaku sebelum tanam. Belah tanam tak boleh. Okey? Dia pulang hari-hari 100 km. Kerja boleh jamak qasar di pejabat tak? Dia pergi nak tahu boleh ke tak di pejabat, kita duduk mana? Duduk Sungai Rengah. Pejabat di mana? Pejabat Wisma Darul Iman. Contoh, kita kerja di mana? Kerja di Paka. Paka 60 Batu. Berapa kilo? 100 km lah. Okey? Kita turun daripada Sungai Rengah, pergi di pejabat. Boleh tak kita jamak di pejabat? Sama ada alu pergi atau alu balik singgah di pejabat. Boleh lah, sebab Wisma Darul Iman itu mukim ladang. Ini mukim apa? Mukim Serengah. Boleh lah, berlainan mukim. Nampak? Yang tak bolehnya pejabat kita dalam rumah kita dah. Tak boleh lah. Kalau kita pejabat kita di luar daripada mukim tempat tinggal kita, dan kita nak bermusafir nanti tidak lalu di kawasan rumah kita semula, maka kita sudah dikira mula bermusafir setelah kita keluar dari mukim. Lepas musim Serengah, mukim Wakaf Pelang. Dapat Wakaf Pelang tu boleh jamak qasar dah jika orang bang zuhur. Bang, kita nak pergi Jabak dulu. Pukul 9.30 baru daripada Jabak pergi ke Paka. Faham? Maka kita destinasi kita ialah Paka. 60 batu, 100 km. Bila 100 km sudah lebih pada 2 marhalah. Maka kita sampai Wakaf Pelang, orang bang zuhur jatuh Allahu Akbar, kita boleh jamak qasar dah di Wakaf Pelang. Faham? Kerana destinasi kita Paka kat lagi. Walaupun kita akan singgah di pejabat, ambil kertas, ambil apa-apa. Tak? Wallahu a'lam. Terima kasih pada pihak yang telah bertanya. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.